Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita tengok apa bento Sky hari ini. Ini makanan Sky. Wah, tengok. Gigih maknya kamu. Is it nice, Sky? Nice. Are you sure? Yes. Siap berhias-hiasan puasa. Okey, jom kita tengok bentonya. Ceng. Ini bento dia. Ni buah ni masam-masam sikit, sedap. Yang ni aku tak tahu penatangnya. Ni ikan salmon yang tak masak. Yang tu nasi. Kita tutup. Tutup. Yang ni pula dia stew. Kita tengok. Aduh. Sekejap. Okey, ni stew dia. Stew. Ni dia punya bento hari ini. Okey, bye kawan-kawan. Bye. Makan lauk meriah. Sampai dah tak macam tak ada hari esok. Datang yang ni. Avenger. Oh, lupa. Bini kalau bagi Tupperware takut tak bawa balik. So, bawa balik aiskrim ni buang pun tak apa. Lapar ke macam mana? Itulah. Okey, dan saya rasa tetamu-tetamu kita di studio pun dah macam tak sabar nak makan masakan isteri ni lepas menonton video-video di yang kita saksikan tadi dan saya nak kongsikan bersama dengan anda satu komen di mana Natira telah berkongsi zaman dah berubah tetapi jika nak diteruskan bawa bekal dalam sia atau mangkuk tingkan tiada salahnya usah pedulikan usikan atau sindiran jika bawa bekal sama ada kita ada duit atau tidak bukanlah bawa bekal itu penanda arasnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri penat mengusik mereka diamlah nanti Lama-lama diamlah siapa yang cemburu agaknya itu. Sebenarnya hari ini kita nak bawakan topik bekal kasih sayang ini yang mana kita nak buka mata masyarakat kita. Tak salah kalau para suami bawa bekal. Saya sebagai isteri pun kalau hari-hari boleh bekalkan suami saya macam cukup happy. Kan bahagia kita nampak dia makan kenyang kan. Dan juga kalau mungkin bukan suami, anak-anak secara mungkin yang mudah-mudah je kan. Janji bawakan bekal air tangan ibu. Okey, baik, dan bersama kita di studio hari ini adalah dua orang tetamu dan seorang lagi terhubung dalam talian dan di studio kita bersama dengan Encik Riza Komura. Betul ya? Ya, betul. Dia Riza Komura. Hybrid nama Japanese yang kita akan ketahui mengapa sebegitu. Dan juga Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Sihat ya kedua-duanya? Ya. Baik, alhamdulillah. Okey, dan dalam talian Fatin juga kita bersama dengan tetamu lelaki kita, semua ayah-ayah hari ini. Yang kita nak perkenalkan Encik Syukri. Dia di dalam talian telah pun bersedia dengan kita. Apa khabar Encik Syukri? Khabar baik. Okey, jelas kita dengar. Okey. Baik, kita mulakan dengan Cik Riz dahululah. Cik Riz dah bawa dah sebenarnya bento dia. Okey, saya nak angkat bento ni boleh tak producer? Saya tanya producer juga dahulu. Okey. Boleh. Boleh tapi letak balik producer kata jangan risau saya tak makan. Okey, kalau kita lihat ni hasil tangan isteri Encik Riz. Sangat cantik. Bento yang ada muka macam Doraemon kalau tak silap saya kan. Okey, Encik Riz, kongsikan sejak bila isteri awak mula membekalkan buat bento. awak? Dia suka masa bulan puasa actually. Dia start bulan puasa sebab anak I suka puasa. Bila dah start sekolah lagi dia suka tapi dia kena bangun pagi. Awal pagi tahu diorang ni jenis concentrate bangun pagi, dia akan buat, dia akan masak, dia akan kemas, dia tak bagi air tolong langsung. Semua hasil tangan dia. Even basuh pinggan pun dia tak bagi air tolong dia. So dia buat semua. So anak I pun suka. So kalau kat sekolah tu makanan yang biasa pada I bila benda macam ni anak you lagi happy, lagi seronok dapat bawa tambah ada karakter. Tapi sebenarnya tak kira ada karakter ke tak pada I like bapak kalau boleh buatlah bekalan untuk anak. Okey, tapi ini adalah hanya untuk anak ke untuk Encik Riz pun? Untuk I pun sama. Untuk saya pun sama. Maksudnya setiap hari dia akan buat 2 set. Dia akan buat 2 set. Untuk dia tak ada. Itu dia. Untuk kita saja. Ini antara yang disediakan sebelum. Puan Akiko sediakan. Ya Allah. Comel-comel, rajin sangat kan. Nak tahu juga ni pukul berapa sebenarnya Puan Akiko bangun? Okey, dia akan bangun kalau macam bulan puasa tu awal pukul 2 macam tu pagi. Kalau macam ni pukul 3 4 macam tu pagi. Dia dah bangun sebab anak I akan bangun pukul 5. So tengok ini prosesnya. 5:30 dia dah bangun mandi siap.
terus bagi Sky makan. Lepas mandi siap makan, lepas tu baru ayah hantar pergi sekolah. Okey. Wow, dia memang nampak macam full set dia punya meal ada macam-macam kat dalamnya. Sebab Puan Akiko adalah orang Japanese. Dia Japanese. Dia so dia bawa culture dekat saya. Mula-mula saya tak boleh adapt. Kita biasalah dulu mak kita masak nasi lemak di jalan. So tapi dia orang punya barang, dia punya cara tu lain. So lama-lama I pun jadi macam baguslah banyak barang yang healthy dalam tu. Betul. Tapi apa-apa pun pada I sebagai mak bapak lagi better dia masak untuk anak. So nampaklah kasih sayang kat situ. Ya. Sekali-sekala tu perlukan sambal belacan lah kan. Tapi yang tu I kena luar. Okay, itu perkongsian daripada Riz sendiri kan. Kita nak tanya Encik Syukri pula. Kita ada tengok tadi kan TikTok tu yang mana semua makan dalam pinggan. Encik Syukri seorang makan dalam bekal kan. Apa sebenarnya perasaan bila dibekalkan isteri tu? Lepas tu kawan-kawan macam mentertawakan. Tapi macam nampak macam relax je kan, nampak cool je kan. Apa sebenarnya? Memang rasa macam tak biasa ke kalau nak makan kat luar memang kena bawa bekal daripada isteri ke bagaimana? Dia biasa memang, kita orang memang jenis santai lah. Kadang-kadang memang dengan staff tu, saya memang rapat dengan staff lah. Jadi kalau kena bahan tu memang normal lah. Kadang-kadang pun kita bahan mereka balik kan. Tapi mungkin dia orang jumpa point saya yang dia bekal tu bekal Avenger lah, bukan aiskrim lah kan. Jadi dia jadi bahan lah. Tapi saya ada nampak juga Cik Syukri bukan bawa untuk diri sendiri. Ada macam bawa, ada potluck juga tu semua daripada isteri kan? Ya betul. Kadang-kadang bila isteri masak atau bila mak datang dia backup lagi kan. Jadi makin tambah lauk lah menu lah. Okey. Dan Encik Syukri, menunya Encik Syukri pilih ataupun isteri yang masakkan? Kadang-kadang boleh request lah. Bestnya. Okey. Baik. Kita nak terus bertanya kepada Encik Zaid. Encik Zaid ada pengalaman dibekalkan? Ada. Boleh kongsikan juga pengalaman? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan bagi saya pegang. Takut nanti hilang dia punya tu. Okey, seperti tahniah saya ucapkan kepada Riz dan Cik Syukri. Kerana tak seganlah untuk berkongsi benda ni yang macam setengah orang betul. Dia kata, apalah bawa bekal kan. Tapi kalau kita nak layan orang kata, susah hidup kita. Kan? Kau bawa tak betul, tak bawa pun tak betul. Dan saya sendiri pernah bawa masa awal-awal dulu, zaman terutama di zaman kita sedang membina rumah tangga lah. Mungkin masa itu pun ekonomi pun tak berapa kuat, kan, tak stabil. Jadi bawa bekal ni salah satu cara untuk menjimatkan belanja kan. Dan bagi saya banyak benda lah menjimat belanja, senang. Kalau kita nak pergi beratur dekat kafe semua kan panjang queue kan. Betul. Kita dah siap makan, orang masih beratur lagi. Dan ketiga paling penting lah bagi saya ialah khasiat dia. Khasiat dia dari segi fizikal cukup lengkap, tengok kan semua ada dalam tu, balance. Sebab mak ni bila dia buat tu benda ni material saja, tetapi yang dalam tu dimasak dengan penuh kasih sayang. Saya pernah tulis dalam buku saya resepi kenapa makanan mak kita sedap. Kan? Dia taruhlah kalau mi goreng tu kan tauge lah apa semua, tapi last sekali secebis kasih sayang. Itu yang mahal tu. Kalau kita pergi kedai restoran biasa ada je benda tu, tapi dia masak tak ada kasih sayang. Kita makan pun biasa je, tapi bila kita makan pasangan kita punya, isteri kita punya, mak kita punya, dia punya rasa dia lain macam. Kadang-kadang masak kicap je. Telur masak kicap, nasi putih kan. Ya, betul. Tahu kicap, sedap dia lain macam. Because of that love. Orang kata kan, kasih sayang. Saya nak tanya kedua-dua anda yang di studio, termasuk Encik Syukri yang dalam talian, anda bertiga pernah bekalkan makanan kepada isteri tak? Atau masakkan untuk isteri? Ataupun anak-anak? Pernah tak Encik Riz? Pernah. Okay. Saya kadang-kadang saya masak juga, saya nak bagi wan saya rasa makanan Melayu. Tapi dia boleh, tapi bolehlah dia cuba. Saya masak taklah sedap sangat. Ada kasih sayang. Adalah. Apa menu masa tu? Kari lah. Kari sedang sikit. Yang lain susah. Saya dulu cerita dia, saya belajar luar negara. Masa tu girlfriend lah. Tolong masak lah. Tapi saya ada satu specialty, saya goreng telur. Saya punya telur goreng tu harum semerbak. Orang semua suka. Sebab saya suka buat telur dadah. Dia punya bau tu mengancam. Jadi boleh menjadi tarikan jugalah. Baik. Jadi kalau apa-apa nak orang kata nak masakkan tu daripada Cik Zaid sendiri. Encik Syukri pernah Encik Syukri masakkan untuk isteri ataupun anak-anak bawa bekal? Anak sebab biasa masakan anak adalah untuk bawa bekal tak adalah.
Keluhan tu kami terdengar, Encik. Keluhan Encik Syukri tadi terdengar. Pressure je. Okey. Baik. Kita nak tanya juga kepada Encik Syukri kan, kalau seorang lelaki, suami kan membawa bekal, bukanlah bekal itu menjadi isunya, tapi orang kata kemampuan isteri tu bangun pagi kan, effort lah orang kata kan. Bagaimana pula melihat kepada stigma masyarakat di luar sana? Ada yang kata macam bawa bekal lagi, macam ni nak jimat ke? Stigma-stigma yang macam kenapa sebenarnya stigma tu masih ada? Kalau melihat kepada sudut positifnya, isteri bekalkan kepada suami. Pendapat Cik Syukri? Bagi saya mungkin kadang orang ni bukannya nak keluar statement macam itulah. Kadang-kadang ni bergurau. Bergurau bawa bekal. Kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang saya pun pernah juga. Bawa bekal kan. Setelah bila dia kan, bekal. Jadi hal itu kadang-kadang bila saya bawa bekal ni sebenarnya nak lebih, dia berjimat jugalah. Dia jimat. Lepas tu kita pun dapat fokus lah. Fokus tak adalah nak keluar cari tempat makan. Jadi tak ada buang masa lah. Dekat office tu nak cari tempat makan balik dah penat kan. Betul. Jadi kalau fokus tu dari senang sejak kerja kita kan. Jadi banyak masa keluar. Dapat masa rehat sikit. Lepas tu masa yang lebih tu kita bebas lah buat apa-apa saja kat office tu kan. Ya, betul. Macam itulah. Dan Encik Syukri, selepas melihat Encik Syukri membawa bekal, ada tak sesiapa rakan Encik Syukri pun mula membawa bekal? Memang dia pun dah start bawa bekal sebab bini-bini dia lagi-lagi yang kecam itulah. Kesian isteri ya. Mungkin balik rumah suami dah cakap, Syukri kan, wife dia kan, hari-hari bekalkan dia. Awak tak pernah bekalkan saya. Jadi pressure tu kat para isteri lah ya. Tapi okeylah, kebaikannya adalah ada inspirasi. Ini dia. Ini tu yang kecam tu mula-mula. Rupanya dia pun bawa bekal lepas tu. Sorok lagi tu. Itu dia. Inilah sebenarnya kan tersebarnya positivity tu yang mana mula-mula kita makan di luar kan. Kita boleh lebih berjimat. Jimat masa juga kan. Kadang waktu kita nak pergi makan tengah hari tu beratur panjang kan. Kita nak jimat tenaga, nak berjalan dan sebagainya. Inilah salah satu inisiatif kita. Kita nak mulakan kan. Okey. Pelbagai komen di Facebook sebenarnya yang saya juga nak kongsikan Fatin. Munirul Marami berkata, dulu masa sekolah menengah, mak sedara bekalkan makanan. Masa anak 7 bulan pun saya bawa bekal untuk dia dan sekarang bekalkan untuk suami ke kerja. Wow, okey. Anak 7 bulan saya macam mana tu? Ni bawakan dia punya makanan. Dah boleh makan kan? Faham. Okey. Ada lagi ke? Dari zaman sekolah ni Nani Hassan berkata, dari zaman sekolah hingga ke kerja bawa bekal sehingga sekarang ke mana je bawa bekal. Mungkin dah terbiasa. Dulu masa sekolah mak pagi-pagi dah siapkan bekal masing-masing. Tetapi Fatin, dia cakap ni bekal ni, dia pressure dia bila kat mana tahu? Kalau kita tertinggal bekas makanan itu. No. Kejap lagi kita boleh kongsikan berkenaan tu kan, balik kena marah ke tidak. Tapi sebelum tu kita dah dengar semua tetamu kita punya pendapat. Apa kata kita nak dengarkan pula pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, bekal kasih sayang. Jom kita dengarkan. Saya pernah bawa bekal pergi office. Sebab saya rasa benda tu lebih menjimatkan kita dan makanan-makanan yang kita pilih sendiri. Macam tu. Bawa bekal untuk suami sebab lagi jimat, lagi bersih, lagi terjamin. Saya lebih memilih untuk bawa bekal sebab satu jimat, satu makanan dari rumah lebih healthy. Pernah. Setiap kali saya nak pergi kerja, isteri saya rajin buatkan bekal untuk saya. So saya appreciate lah kat situ sebab dia bertanggungjawab siapkan makanan saya setiap kali saya pergi kerja. So kalau ada orang ejek ke apa benda tu, kita tak peduli pun kan. Yang penting saya suka masakan isteri saya. Cakap macam tu, kita tak boleh nak cakap apa-apa. Itu ikut kemampuan sendiri lah. Kita pun jadikan bekal untuk orang yang kita makan kan. Kita sendiri yang makan. Belanja kita bukan dia tanggung. One time tu saya bagi husband bawa bekal untuk pergi office dan balik dia ada cakap lah. Dia kata, besok tak payahlah bawa bekal, kawan gelak-gelak kan. Saya cakap dia kalau dia orang gelak-gelak kan, cakap kat dia, ni kasih sayang isteri. Sampai ke tempat kerja boleh bawa. Kalau rausit bagi saya itu hak masing-masing lah. Sebab kita dengan isteri kita tahu macam mana. So istimewanya kat situ lah.
kita ada dengar daripada sang suami dan juga isteri yang mana bekal tu sebenarnya kasih sayang kan. Betul. Tadi Sugi ada cakap berkenaan dengan kalau tertinggal bekas tu kan. Saya nak kongsikan satu daripada artikel hari ini yang mana akibat malu kena sakat dengan office mate, isteri sanggup buat bekal untuk suami style tapau kat kedai. Maksudnya kat sini dia bawa orang kata bekas lah kan, letak makanan dan sebagainya, kena sakat dengan kawan-kawan. Isteri dia bawa letak dalam paper punya cara macam kita beli kat kedai. Betul. Lebih orang kata bungkus tu lebih orang kata nampak luar biasa. Sampai kan isteri cakap lagi senang sebab apa, lepas makan boleh terus buang. Okey, ini membawa kepada persoalan, pernah tak anda berdua tertinggal bekas tu atau Pernah. Tertinggal mestilah bising. Corner balik kan dah tertinggal tu sanggup U-turn. Ya. Kadang-kadang bila tertinggal tu buka pintu, Assalamualaikum, bekas mana? Dia tu yang Okey, mula see you kan. later. Pergi balik ambil. Kalau macam anak-anak pun susah juga kadang-kadang tertinggal kat sekolah kan. Itu mungkin cabaran buat para isteri dan ibu. So dia orang kena ada bekas tu 2-3 kat rumah. Tak boleh satu lagi je. satu, jangan strict sangat lah saya rasa. Kita tengok benda ni bagus tapi janganlah sebab tertinggal bekasnya pasal gaduh satu dunia. Tak berbaloi lah kan. Pendengar tu ya, Encik, para isteri ini peringatan daripada Encik Zaid. Jangan terlalu strict lah. Encik Syukri tergelak tu. Pernah tertinggal bekas ke? Itu sebab kena bawa bekal terpakai lah. Lagi sedang. Good idea. Tapi better tu senang. Tapi pun banyak juga tinggal. Itu ada yang hadiahkan bekal baru kan. Pun sama juga kadang-kadang kita tengah dah dah lunch, lepas tu petang ada meeting tempat lain, dah lupa juga bawa balik. Banyak kali lah saya kena juga sebenarnya. Betul. Selain nak fikir handphone letak mana, orang kata kunci kereta, bekas tu kan. Okey, kita nak tanya kepada Encik Syukri kan, kalau melihat kepada semangat isterinya yang membekalkan setiap hari kan, dekat luar sana mungkin ada para suami yang idamkan untuk bawa bekal, tapi disebabkan kekangan masa isteri itu juga kan, kadang-kadang tak adalah orang kata lauk kari ke sayur semua cukup, mana yang ada mana yang sempat je kan. Tapi masih lagi bukanlah kecam diketawakan, mungkin nak mengusik kan. Pendapat Cik Syukri sendiri kan mengenai effort wanita ataupun isteri ni untuk membekalkan kepada para suami. Itulah, kita pun nampak macam isteri ni nak kena bangun pagi-pagi, nak sediakan. Kadang-kadang bila ada orang terkecam, lauk ni je ke? Kadang-kadang dia tak tahu yang isteri kita nak sediakan lebih. Cuma kita ni tiba-tiba gerak awal. Tiba-tiba pukul 7 nak kena gerak, ada masa lambat. Itu yang menyebabkan ada lauk tu dapat sikit kan. Ada masa pun isteri bagi banyak sangat. Wah, ni dah macam tak daya lah. Sebab ingatkan dia ada yang dia bagi share untuk staff saya lah. Rupanya ada yang sendiri punya dia bagi lebih lah. Tadi effort isteri tu memang bagus lah diorang. Makin semangat lah. Semenjak tulang ni makin diorang semangat. Dia siap ambil grup perempuan office kan. Makin bergalakkan ini kita buat sama semua. Bagusnya. Alhamdulillah kan. Pasti lebih orang kata menyeronokkan bila ada ramai berjemaah. Ya, betul. Macam Encik Zaid katakan berjemaah kan. Mungkin dalam grup WhatsApp, hari ni aku bawa bekal ni, hari ni aku bawa bekal ni kan. Dan di sini mungkin Encik Zaid boleh kongsikan juga. Betul, apa yang Fatin katakan. Mungkin tidak semua isteri ada masa untuk membekalkan pelbagai lauk lah kan. Ataupun tidak semua yang ada masa untuk buat macam Puan Akiko buat kan. Dan mungkin Encik Zaid boleh kongsikan berdasarkan pengalaman Cik Zaid sendiri yang tidak mengapa apa yang diberikan tu kita ambil sebab yang penting kasih sayang kan. Kalau mungkin tak bagi full set lunch tu, dia bagi kodok ke salad, sekadar salad tu bagus untuk kesihatan. Setuju. Saya fikir macam ni je lah. Kita banyak kekangan. Semua orang ada masalah masa dan sebagainya. Tetapi orang yang berjaya buat ni semua, mindset minda dia fokus kepada solution, penyelesaian. Maknanya dia dah tahu pagi, contoh saya selalu cerita dekat kalau pergi sekolah, ceramah dekat sekolah, saya bagi tahu ibu bapa kan, tolonglah carilah jalan sebaik mungkin untuk bagi bekal ke anak-anak. Sebab nombor 1, makanan tu berkhasiat. Nombor 2, anak beratur kat sekolah tu pendek masa. Jadi dia boleh rehat, dia boleh makan. Jadi ibulah selalu cakap, saya tak ada masa, saya kerja. Itu puan sedang fokus kepada masalah. Cuba fokus pada solution. Macam mana kita nak buat? Maka keluarlah idea-idea seperti malam sebelumnya kita potong siap-siap. Potong bukan untuk hari besok je, seminggu terus. Lepas tu simpanlah dalam fridge kan, supaya pagi tu buat nasi goreng. Contoh, paling simple kan. Ambil sikit-sikit, goreng. Tak sampai 5 minit, 10 minit saya rasa. Sebab benda semua dah masak. Jadi, yang penting kat sini,
kemahuan tu kena ada. Bila nampak kelebihan, bawa bekal ni dengan kesihatan dia, dengan khasiat dia, paling penting dengan 3 benda tu, khasiat, kesihatan, kasih sayang. 3K dalam tu, semua gaul-gaul, kita akan sendiri rasa nak buat. Macam sanggup tak kita tengok anak kita makan tak apa-apa kan dekat luar sana kan. Lepas tu kadang-kadang beratur tak sempat makan pun ada. Kalau kita fikir macam tu, kita akan timbul satu perasaan semangat untuk bangunlah awal sikit. Kalau biasa bangun pukul 6 kan, bangunlah awal sikit 5.45, 5.30 berkorban. Berkorban yang sangat tinggi nilai dia insya-Allah. Dan apa yang Cik Zaid katakan ni, saya berkait dengannya sebab waktu di sekolah dahulu saya suka bawa bekal sebab masa rehat 20 minit sahaja nak beratur apa tu semua memang tak sempat. Dan ketika saya masuk sekolah menengah, nama samaran saya dalam kalangan beberapa orang pelajar adalah bawa bekal. Saya sentiasa gimana suka bawa bekal tu? Bawa bekal. Dan bercakap mengenai bento ni kan, Fatih, kalau awak sendiri, saya suruh awak cuba, pastinya kita harus, macam Cik Zaid katakan, kita harus cari jalan penyelesaian. Tapi awal-awal nak buat, saya memang tak boleh. Saya nak kongsikan dengan Sugi, dengan semua orang. Sebenarnya bercakap mengenai bento ni, kita kan ada fasa kan, anak kita masuk 5 tahun. Saya dah ada semua alat nak buat bento dah. Dengan matanya, dengan TV-nya, dengan semua lah. Tapi belum buat lagi. Saya pertama kali saya cuba buat kita goreng telur dalam bentuk star tu, melekat. Tapi saya tak putus harapan. Saya cuba lagi. Betul. Tapi itu cerita saya. Saya nak kongsikan juga cerita yang mana di luar sana ada keunikan bento-bento yang disediakan oleh para ibu. Jom kita saksikan. Janji jangan gelak. Okey, mungkin kita nak minta Ritz lah. Awak jangan bandingkan dengan awak punya bento. Janganlah macam tu. Bagi janji. Wah, ini sangat unik. Ini sangat unik. Yang penting usaha mereka kan. Cik Ritz, mungkin Cik Ritz boleh kongsikan comel macam mana budak. Rasa anak tak makan ni tak jadi. Actually my wife pun dia tak tahu masak langsung. Okey. So bila dia start masak bila dah ada anak tu macam ni kan. Nampak garang sikit. Nampak benda-benda macam tu. Tapi comel. Budak-budak lagi suka attract nak makan benda-benda macam tu kan. Kalau kita buat yang biasa tu macam kita kat kampung dulu mak kita bekalkan lain. So sekarang dah design dia lain. So just tiru-tirulah sikit-sikit macam ni pun so cute kan, betul tak? Budak-budak pun jadi macam nak sentuh. Setiap hari bulan anak tengah makan ramai kawan-kawan yang Viral lagi kan. Macam pepatah bahasa Inggeris lah, practice makes perfect. Betul. Jadi kena cuba. Jadi Fatin, kami semua berikan awak motivasi untuk terus cuba. Saya itu salah satu cita-cita saya. Setiap hari saya nak bawakan bekal. Saya rasa puas bila balik sekolah buka beg nak keluarkan barang dia, ada lagi tak makanan tu. Saya rasa puas. Encik Zaid boleh membantu awak. Kami boleh volunteer jadi judge. Tolong. Okey. Encik Syukri, kalau bagi Encik Syukri sendiri kan, masakan isteri Encik Syukri pastinya mungkin tidak bolehlah ada hiasan sangat. Tetapi pastinya bila makan tu Encik Syukri akan rasa kegembiraan, kepuasan. Macam Encik Zaid katakan tadi ada 3K-nya. Ada khasiat, kesihatan dan juga kasih sayang. Kasih sayang. Jadi message Encik Syukri lah kepada mereka yang tengah menonton sekarang ini, tidak kira apa yang dibekalkan oleh isteri kepada suami ataupun mungkin ada dalam kalangan mereka suami yang bekalkan pada isteri, apa yang Encik Syukri nak memberitahu mereka? Bagi saya, kita kena hargailah bila isteri kita masak. Sebenarnya kadang-kadang dia nak masak untuk kita tapi dia malu nak suruh. Tapi bila mungkin kerana ada kawan-kawan atau tular dekat sini, mungkin diorang mungkin beranilah. Sebab saya pun tubuhkan juga grup dekat Facebook. Apa nama grup tu? Suami bawa bekal apa hari ini? Wow. 10,000 follower. 10,000 join lah grup. Suami bawa bekal Kalau apa hari ini. Lagi. Jadi makin semangat diorang ni sertai lah. Betul. Okey, Cik Syukri, di hujung perbincangan kita ni, boleh tak kalau kita nak dengarkan kata-kata Cik Syukri kepada isteri, macam orang kata penghargaan untuk isteri selalu bawa bekal untuk Cik Syukri. Okey, terima kasihlah kepada isteri saya yang membuat bekal kasih sayang lah. Nama isteri Cik Syukri? Apa? Nama isteri? Oh, nama isteri saya Nur Rashikin binti Nordin. Puan Nur Rashikin.
Jadi terima kasihlah kepada para isteri. Jadi hari tu pun saya ada buat lebih 60 orang, saya bagi dia bekal lah. Sekat saya punya majlis hari tu program, kan, bagi bunga. Gak pasangan, memang ada video tu lah. Gak pasangan siapkan bagi bekal. Seluruh isteri-isteri yang kepada suami yang lain bawa bekal juga. Saya tu ada buat program lah. InsyaAllah. Kan? Para isteri kat luar sana jugalah yang bawakan suami bekal. Diorang sebenarnya nak bawa, cuma diorang malu, tapi mungkin kerana tular ni pun berani nak bawa. Ramai jugalah yang kata pun terima kasih kerana viralkan benda ni. Jadi saya pun berani bawa lah. Dalam grup-grup saya baca kan. Diorang sentiasa up lah. Ni bekal suami saya hari ni. Okey, terima kasih Encik Syukri, dan kami akan terus mengikuti perkembangan bekal makanan Encik Syukri melalui laman sosial. Terima kasih. Dan Encik Riz, mungkin di sini Encik Riz dah biasa bawa bento ni, sedikit message pada Puan Akiko lah. Message pada dia. Sebenarnya saya sangat-sangat terharu cara dia. Daripada mula dia tak tahu buat apa sampai dia tahu buat. Memang kita sebagai husband pun kita tengok dia bangun pagi, yang I paling suka masa bersahur tu. Dia suka masa bulan puasa dia mulakan. Dia bangun awal pukul 2, lepas tu dia buat dia tak nak kita usik. So I jadi memang terharulah tengok dia. Semua dia nak buat. So macam bila kita makan tu pun dia happy. Dia tak makan tau. Kita yang makan, nak makan, dia happy. So pada I macam jagalah bini kau baik. Bini kau dah baik dah, sebab tu je lah. Kita yang mendengar pun kita jealous. Okey, Cik Zaid, daripada Cik Zaid sendiri di hujung perbincangan kita ni berkenaan dengan bekal kasih sayang supaya ramai lagi suami-suami di luar sana orang kata membawa budaya bekal dari rumah. Betul, setuju sangat. Dan kita dah tengoklah dengan jelas pengorbanan pasangan masing-masing untuk memberi yang terbaik kepada keluarga. Jadi bekal ini hanyalah material saja, tetapi semangat jiwa, roh dia tu. Roh dia tu yang kita nak. Roh dia tu dia tunjukkan segala kasih sayang, sentuhan tangan, dan memang betul lah kalau kita sebagai suami kalau makan kat kedai dengan makan air tangan isteri memang berbeza. Dia bukannya dari segi resepi dia, bukan dari segi menu dia, tetapi kasih sayang dan keikhlasan dia. Memang betul lah. Pasangan kita memang dah terbaik untuk kita dah. Tak payahlah cari lain dah. Hargai mana yang ada tu. Semaikan kasih sayang dengan sebaik mungkin. InsyaAllah Tuhan akan angkat kebahagiaan kita kepada peringkat yang lebih tinggi. Dan lebih isteri bahagia. Encik Zaid kalau sedang menonton sekarang ini, saya rasa dia teringin nak makan telur dadar. Alamak, kena goreng telur. Boleh je. Telur dadar yang Encik Zaid gorengkan. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, Encik Zaid, Encik Riz dan juga Encik Syukri, dan semoga perkongsian daripada mereka hari ini memberikan anda semangat dan keberanian lah untuk membawa bekal isteri anda. Dan isteri pun jangan pressure sangat, bekalkan sahaja dengan kasih sayang anda. Seadanya lah kan. Mungkin melihat anak-anak pun kata terdetik untuk bawa bekal menjadi orang kata budaya untuk semua orang kan.